Pertama, kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah yang mempertemukan kita di Masjid Al-Husain dengan tujuan dan maksud menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Mazlan Ibrahim selaku imam dan pengurusi kita pada malam ini, tuan-tuan jamaah kaum muslimin muslimat, yang mana kita maklum malam ini giliran usrah Masjid Al-Husain ataupun terkenal dengan Masjid Terapung. Dan malam ni kita berasa macam terapung sungguhlah, kan? Ayak apa? Ayak pasang, kan? Bahasa kita lah ayak pasang. Tak ada siapa pun pasang ayak, kan? Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan ada manfaat daripada kedatangan dan kehadiran tuan-tuan pada malam ini. Hadis yang akan kita baca pada malam ini, hadis yang kita pilih daripada hadis-hadis pilihan daripada Abdullah bin Amr, daripada sahabat Abdullah bin Amr. Kita ada Abdullah bin Umar, hijau dia Ain Mim Ra. Umar. Amr Ain Min Ra juga. Tapi Arab ni bila dia nak beza, bila kita nak baca Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Amr, kalau Amr di hujungnya dia letak waw. Kalau ada waw, Amr. Kalau tak ada waw, Umar. Itu cara nak beza. Kalau kita tengok dalam terjemahan, sebahagian dia tulis Amru. Abdullah bin Amru. Sebenarnya bukan Amru, Amr. Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di kalangan sahabat besar lah. Kita ada Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr. Ini di kalangan abadillah, yang sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang popular, hadis yang masyhur, hadis yang selalu kita dengar, yang kerap diulang, bahkan sebahagian besar daripada kita hafal belaka. Ballighu anni walau ayah, sampaikan oleh kamu semua kepada manusia daripada anni, daripada aku tu Nabi lah, walau ayah, walaupun sepotong ayat. Sebab tu saya kata hadis ni masyhur. Ballighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku. Sampaikan apa? Nanti kita syarah. Apa maksud sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala harash, dan kamu boleh riwayatkan, kamu boleh sampaikan berita, cerita daripada Bani Israel. Nabi kata hadithu, kamu boleh riwayatkan, kamu boleh sampaikan, kamu boleh cerita, ambil, sampaikan. Apa dia? Cerita-cerita yang disampaikan yang sumbernya daripada Bani Israel, yang kita sebut dengan istilah Israiliyat. Israiliyat itu cerita-cerita
yang dinukilkan, yang diambil, diriwayatkan sumbernya daripada ahlul kitab, daripada cerita orang Yahudi, cerita orang Kristian, cerita ahli kitab lah, Israel. Okey, ahli kitab ni mereka yang diberikan kitab, berikan kitab. Wala harash, no problem, tak ada masalah cerita. Jadi bila kita berhubung, bertembung atau berjumpa dengan riwayat-riwayat Israiliyat, memang di sana ada perbincangan di kalangan para ulama. Cerita-cerita Israiliyat ni kita boleh ambil, kita boleh pegang, kita boleh dengar, dan kita boleh cerita, kita boleh sampaikan. Nanti saya akan huraikan sikit sebanyak macam mana, yang mana kita boleh, yang mana tak boleh. Itu kita akan tengok. Banyak juga yang merepek, banyak juga yang merapu, tapi yang okey tak ada masalah. Kemudian Nabi SAW sambung dalam hadis yang sama. Nabi kata, وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Awal tu Nabi kempen. Nabi kata, sampaikan daripada aku cerita, seru manusia, dakwah. Tetapi di hujung itu Nabi sebut satu amaran yang tegas, amaran yang keras. Yang Nabi sebut, Nabi kata, sesiapa yang berbohong alayya, berbohong di atas namaku, berdusta, menyampaikan sesuatu yang aku tak kata. Dan kita akan tengok riwayat-riwayat yang mutawatir, yang hadis-hadis yang sebut tentang berbohong atas nama Nabi ni. Nanti kita akan sebut. Nabi kata, sesiapa yang berbohong, berdusta, menggunakan namaku, mengatakan sesuatu yang aku tak kata, menyandarkan sesuatu perkataan, perbuatan, amalan yang tidak sabit, yang tidak sahih, yang bukan daripada Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tersedialah seat, maq'ad. Maq'ad ni tempat duduk. Daripada tempat duduk untuk dia tu di dalam neraka. Orang yang membaca hadis palsu, meriwayatkan hadis palsu, menyampaikan hadis palsu ni, termasuklah mereka yang bersubhat. Kita akan tengok orang yang berkongsi hadis palsu. Dia kata, saya tak tahu. Boleh tak kita terima alasan saya tak tahu kata hadis tu palsu? Kata para ulama, kalau tak tahu, jangan sebar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut, jangan buat. Sebab itu tidak boleh diterima alasan saya tak tahu. Kerana prinsip asal dalam agama, sesuatu yang kita tak ada ilmu, yang kita tak pasti, yang kita tak confirm kedudukannya, kita jangan sampaikan. Itu jalan yang selamat. Kongsi apabila kita benar-benar pasti. Sebab itu tak rugi. Dia kata, dah orang main tengok ni, amalan macam ni bagus apa semua, saya share. Kita selalu bercakap tentang pahala jariah, pahala yang berterusan, saham yang berterusan, yang kita buat, kita tunjukkan kebaikan, orang lain ikut, kita dapat. Kita jangan lupa di sana ada bab dosa yang kita juga ada saham. Tuan-tuan bayangkan dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan situasi sekarang ni, tuan-tuan share dalam grup WhatsApp keluarga aku, ada 6 orang. 6 orang tu pula dia share pula dalam grup-grup pejabat sekolah, asal daripada sebaran kita. So berhati-hati. Okey. Itu hadis yang kita akan syarah pada malam ini. Hadis yang tak panjang lah. Yang pertama, hadis ni syarahannya. Kita akan pergi pada 3 poin. Yang pertama, isu tabligh, menyampaikan ilmu. Yang kedua, isu riwayat Israiliyat. Yang ketiga, perkara yang berkaitan dengan hadis
palsu. Ketiga-tiga perkara ni common, perkara yang biasa, asas. Cuma kita nak ingatkan saja. Nombor satu, dalam hadis ini, di kalangan para ulama, apabila mereka mensyarahkan hadis ini, mereka bersepakat hadis ini mengajar kita untuk menyampaikan ilmu. Itu yang pertama. Sebab itu salah satu daripada tanggungjawab orang yang belajar ilmu ni adalah menyampaikan ilmu dia. Seperti mana dalam hadis yang selalu kita baca, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada sahabat Abu Barzah Al-Aslami, yang mana orang yang menuntut ilmu ni akan disoal oleh Allah pada hari kiamat dengan apa ilmu itu dia lakukan. Tuan-tuan, hari ini mari belajar, mendengar, menulis, meriwayatkan. Kemudian tuan-tuan bertanggungjawab untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan tanggungjawab yang lebih besar yang terkandung di dalam hadis yang kita baca ini, tuan-tuan berkewajipan menyampaikannya. Kepada siapa? Kepada mereka yang berada di bawah tanggungan kita. Suami dia mai dengar, dia kena balik cerita kat bini dia. Bini kalau dia dengar, dia balik cerita kat lelaki dia. Jiran tetangga, ahli keluarga. Cuma lah ni, kerja kita jadi mudah banyak. Dulu kita nak kena cerita, kita nak kena habaq, kita nak kena riwayat, kita nak kena sampai. Lah, kita ada live. Ni hang dok buat apa di rumah? Hang dengar ni. Kita pun hantar, share, dia pun tengok. Lepas tanggungjawab aku. Yang bini tu pun kena tengok lah, kena dengar. Barangkali bini yang dengar di rumah tu lebih faham daripada laki yang duduk depan ni. Ada hadis dia. Boleh jadi. Kan? Sebab Nabi sebut, dalam hadis Nabi kata apa? Boleh jadi yang mendengar, apabila dia menyampaikan, orang yang tak hadir itu, yang menerima riwayat daripada orang yang hadir itu, dia lebih faham. Sebab sampai belum tentu faham. Dia dengar, dia sampai. Tapi orang yang dengar tu, yang mungkin dia tak dengar daripada Nabi, atau dia tak dengar langsung daripada sumber itu, mungkin kefahaman dia. Sebab kefahaman suatu rezeki. Lepas itu bila kita dengar, kita boleh faham, itu satu rezeki. Macam mana kita nak tahu kata kita faham? Nanti kita tengok. Ada tanda orang yang faham. Okey, sekarang kita dah jelas Nabi suruh kita menyampaikan. Nabi suruh kita baligh. Riwayatkan, cerita, walaupun sepotong ayat. Secara tak langsung, apa yang tuan-tuan boleh faham? Hadis ini juga sebenarnya memberikan suatu isyarat supaya kita menuntut ilmu, walaupun tak disebut di dalam teks hadis. Dia tak sebut kata kena mengaji. Dia tak suruh kita menuntut ilmu dalam teks hadis. Dia kata sampaikan. Tetapi secara tersiratnya, secara mafhum mukhalafahnya, apabila kita faham di sebalik itu, mana mungkin kita menyampaikan sesuatu, mana mungkin kita mengajar manusia ataupun kita membaca sesuatu hadis jika tidak melalui proses menuntut ilmu. Sebab itu ada pepatah Arab, faqidus syai' la yu'tih. Orang yang tidak ada, faqid, orang yang tak ada benda, tak ada barang, dia tak boleh memberi. So kita jangan baca dia suruh sampai. Sebelum nak sampai, sebelum nak cerita, sebelum nak riwayat, kita yang nak bertanggungjawab tu mesti ngaji dulu. So ini dia panggil serampang dua mata. Dia sebut konteks menyampaikan ilmu, dalam masa yang sama galakkan untuk kita menuntut ilmu. Mula-mula kita menuntut ilmu, selepas itu kita menyampaikan ilmu. Semua orang bertanggungjawab sesuai dengan kadar kemampuan. Ada orang dia bagi alasan,
Dia kata macam mana nak mengajak saya bukan hafal hadis. Banyak alasan. Tuan-tuan, dia sebut tadi walau ayah, walaupun satu. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Kadang-kadang kita bila sebut menyampaikan ilmu, kita bayang ceramah, kita bayang khutbah, kita bayang apa benda-benda besar. Cucu balik mai kampung, nak masuk bilik ayah, kita duduk tepi pintu. Kita habaq saat lagi hang nak masuk bilik ayah, hang baca doa. Doa tahu doa? Doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adakah itu termasuk menyampaikan ilmu? Yes. Adakah itu memerlukan, oh ini tak boleh lagi, ini tak boleh. Saya tak boleh ustaz, saya takat menuntut ilmu. Oi teruk. Nak ajak doa masuk tandas, nak ajak doa makan, nak ajak masuk rumah bagi salam, nak ajak makan dengan tangan kanan. Adakah itu suatu benda yang berat, suatu benda yang di luar kemampuan manusia? Tak. Itu maksudnya walau ayah, walaupun sekadar sepotong ayat. Sebab itu saya katakan tugas menyampaikan ilmu ini adalah tanggungjawab setiap manusia. Kerana apa? Kerana manusia itu dibebankan sesuai dengan kadar kemampuan. Siapa yang mampu lebih, dia sampai lebih. Siapa yang mampu kurang, dia sampai kurang. Habis sangat nak ajak anak bini dia. Tak kalah anak bini dia nak ajak pun. Dia tahu sekali dia ajak bini dia, payah ustaz, bini saya ni sakat. Ni hadis ni abang duk baca ni riwayat siapa? Sahih ke tak? Perawi mana ni? Cuba abang bagi duk baca hadis, tak hadis palsu. Maka suami tu dia kena upgrade lah. Dia kena top up lah ilmu dia. Itu yang kata qawwam. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin. Allah mengangkat lelaki itu di atas apa? Kelebihan ilmu, kelebihan dari sudut rezeki. Dia yang bagi nafkah. Suami itu lebih daripada isteri pasal dia yang bagi makan. Jadi kalau isteri yang bagi makan dekat dia, dia tak panggil qawwah. Dia tak panggil qawwam. Dia ada sebab. Tuan-tuan faham tak? Okey. Jadi tak ada isu kita tak boleh sampaikan ilmu. Tengok satu orang langkah kaki kiri masuk masjid. Abang, sunnah kaki kanan. Okey. Nampak? Tengok satu orang makan tangan kiri. Ni nak bagi tahu sikit. Tangan kanan. Cukup lah. Nabi makan tangan kanan. Benda simple. Yang peliknya mengaji berpuluh tahun. Berpuluh tok guru. Beratus kitab. Tapi benda-benda basic macam tu pun tak berani nak cakap. Berhati-hati tu bagus. Melampau dalam berhati-hati tu talbisu iblis. Iblis mai dia tahang tu siapa? Betul ke? Biar pergi kat dia apa semua kan. Masing-masing kubur dah. Ilmu kita ada, kita tahu benda tu salah, kita tegur. Itu yang dia panggil ad-dinun nasihah. So budaya macam ni kena ada. Tuan-tuan main mengaji ni untuk apa? Tulis, dengar. Untuk apa? Untuk nak sampaikan. Okey. Kalau dia tanya banyak, kita tak arti jawab, tak payah jawab. Bawa dia pergi jumpa mufti, habis cerita. Sekali saya ajak dia tanya kok ni, dia tanya kok ni. Abang, aku tak tahu. Aku tahu takat tu ya. Apa payah? Jangan buat tahu ya. Jangan buat tahu ya kan. Itu je. Nampak? Okey. Jangan sampai bini tanya, abang, darah apa cik ni? Awak keluar lebih daripada 7 hari. Nifas lah tu. Betul ke bang? Nifas lah tu. Tapi nifas ni bukan beranak ke baru ada. Itu mazhab lain. Jangan duk muhung lah. Kalau kita tak tahu, kita kata la adri. Wallahu a'lam bissawab. Aku tak tahu. Yang aku tahu darah haid. Aku pun tak main darah. Nanti aku telefon mufti sah. Mufti tak angkat, telefon tu imam. Tu imam pun bukan jalan-jalan orang. Tolak tabah juga. Tanya tu imam. Nak tanya sikit ni, ada orang minta tanya. Bukan nama sebenar. Muhung bilang kan.
Darah apa? Itu aja soal. Nampak? Okey. Kelebihan orang yang menyampaikan ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat serta seluruh makhluk di atas muka bumi, hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut, semua makhluk sehinggakan semut di sarangnya, ikan di lautan mendoakan keampunan kepada orang yang mengajar kepada manusia. Ni bukan sahaja tertakluk kepada penceramah, pendakwah, ustaz, tok guru dah. Siapa sahaja yang mengajar kebaikan, dia termasuk di dalam hadis ini. Nampak? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta seluruh makhluk di langit, yakni para malaikat, dan di bumi, haiwan dan semuanya, hatta semut di dalam sarangnya, ikan di lautan, mereka mendoakan keampunan dan kebaikan kepada manusia yang mengajar ilmu. Ini kelebihan orang yang mengajar ilmu. Nampak? Kita nak masuk dalam golongan ni lah. Bukan kita perlu jadi ustazah, bukan kita perlu jadi ustaz. Untuk masuk dalam hadis ni, kita menjadi orang yang menyampaikan ilmu mengikut kemampuan kita. Kan? Okey? Kemudian tuan-tuan, kata Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak, imam tabi'in. Dia bukan sahabat, dia selepas sahabat. Dia kata apa? Aku tidak mengetahui selepas daripada kedudukan seorang nabi yang lebih besar. Nombor satu, nabi. Lepas daripada nabi, orang yang mengajar ilmu. Kata Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, selepas kedudukan para rasul, para nabi yang dekat dan mulia di sisi Allah, mengikuti mereka daripada kalangan orang-orang yang menyampaikan ilmu. Itu antara kelebihan orang yang menyampaikan ilmu. Dan kita selalu mendengar orang menyebut di antara ilmu dengan harta, yang mana lebih baik? Kita biasa dengar kan ada satu hadis yang Nabi kata manusia, hadis ni selalu saya baca, pasal itu saya tak mau nak syarah panjang sangat. Dunia ini ada 4 jenis manusia. Pertama, orang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Orang yang Allah bagi harta dan ilmu. Itu grup yang pertama. Harta dia ada, ilmu dia ada. Dengan ilmu itu, dia telah menggunakan harta pada jalan yang benar. Dia mendapat pahala yang besar. Kenapa dia menggunakan harta itu pada jalan yang benar? Kerana ilmu yang dia ada. Ilmu itu menyelamatkan dia. Golongan yang kedua, golongan yang tidak diberi harta tetapi diberi ilmu. Dia tak ada duit tapi ada ilmu. Ini hadis yang selalu saya baca kat tuan-tuan. Mesti tuan-tuan bisa dengar ya. Kalau ikuti kelas kita atau mana-mana ustaz mesti bertembung lah hadis ni ya. Kalau tak bertembung tu beratlah, sama ada ustaz tu tak baca atau kita lena masa dia baca. Golongan yang kedua, golongan yang diberikan ilmu tapi duit tak ada, harta tak ada. Dia kata apa? Dia kata kalaulah dia berniat, kalaulah aku diberikan harta seperti si fulan, aku juga akan menggunakan harta ke jalan yang diradai oleh Allah. Walaupun dia tak ada harta, dia tak buat apa yang dibuat oleh orang kaya yang A tadi ni, tetapi dia dapat apa? Pahala yang sama. Dia dapat pahala yang sama macam orang yang ada harta tu. Nampak hebatnya ilmu tu. Ilmu mengangkat manusia. Sebab itu kita boleh makan anjing yang ada ilmu, bukan makan anjing. Dengar bagi elok-elok lah ni. Kita boleh makan apa? Anjing buruan tu yang dia pergi tokok, dia pergi gigit tu. Kan? Anjing tu kita train dia. Educated dog. Anjing yang ada knowledge. Kita train dia masuk sekolah, lepas tu dia pergi, kita lepas dia pergi gigit anjing buruan. Ada dalam fiqh, ada dalam Quran. Dia gigit mati, kita boleh makan. Tapi kalau anjing liar, anjing yang tak pergi sekolah, anjing yang tak ada ilmu ni, bila dia gigit, haram. Mulianya anjing itu dengan ilmu. Kalau anjing itu mulia dengan ilmu, apatah lagi manusia. So, ilmu.
Nabi kata ada orang yang Allah Ta'ala tak bagi ilmu tapi bagi harta. Lingkup. Tuan-tuan, lingkup. Sebab itu kalau orang tanya di antara harta dengan ilmu, kita nak dua-dua. Tapi antara salah satu, kalau kita tak dapat dua-dua, kita dapat ilmu lebih selamat daripada kita dapat harta. Sebab Nabi kata ada orang yang Allah Ta'ala tak bagi ilmu, bagi harta. Harta tu dia guna pada jalan yang salah, musnah, binasa. Yang paling teruk yang nombor 4 tu lah, ilmu tak ada, harta tak ada. Dia tengok kawan tu ada harta, sono, enjoy. Dia kata kalau aku ada harta, aku pun nak enjoy lagu tu. Dia yang tak enjoy, dia boleh dosa macam kawan yang enjoy tu. Naya tak dia? Naya. Kawan tu dapat dosa padan lah pasal dia enjoy. Yang hang enjoy pun dah merempat, melarat, hang pun boleh dosa. Pasal apa? Hang bercita-cita nak buat macam tu. Pasal apa? Pasal dia tak ada ilmu. Sebab itu kita biasa dengar perkataan, ini bukan hadis, ini kalam para ulama. Ilmu lebih mulia daripada harta. Nampak? Al-ilm khairun min mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Sebab apa? Di atas satu alasan. Dia ada dua sebab. Ilmu ni lebih baik daripada harta. Pertama, dia kata al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga kamu. Ilmu dia jaga kita. Adapun harta, kita nak kena jaga dia. Nampak? Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dia kata apa? Dia kata ilmu ini apabila kita keluarkan atau kita infakkan, kita ajar orang, dia bertambah. Adapun harta ni bila kita belanja, dia berkurang. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, ilmu kena ajar, baru dia berkah. Tuan-tuan tak boleh simpan, ilmu akan hilang. Tuan-tuan kena ajar. Cara untuk menambah ilmu, cara untuk Allah tambah kefahaman kita dengan kita ajak orang. Kita ajak orang, kan? Ajak orang bukan makna tuan-tuan semua esok pakat pergi jadi ustaz dak lah, kan? Ajak ikut kita sebut tadi, asasnya ikut kemampuan. Dan tak boleh ni ada orang duk cakap Allah, tak maulah macam ni, tak syok lah macam ni, kan? Kita, tuan-tuan, tak boleh hang siapa, bukan masalah hang siapa. Tuan-tuan, dalam dunia ilmu, dalam dunia ilmiah, kita tak tengok orang tau, kita tengok konten dia cakap. Kita tengok konten dia cakap. Saya contoh, saya pakai macam ni, jubah apa semua ni, apa semua, pergi makan ikan bakar. Tak tahu suap dengan tangan kiri. Suap dengan tangan kiri. Suap dengan kiri. Satu orang duk bakar terung. Dia main. Dia pakai t-shirt, pakai seluar haji, dia duk bakar terung. Dia kata, ni cik tegur sikit, tangan kanan. Hang siapa? Hang tak tengok jubah ni? Hang tak tengok jubah ni, saya terpacak ni? Hang dengan seluar haji, dengan t-shirt, nak tegur aku? Adakah ini disiplin ilmu? Adakah ini ukuran ilmu? Ini sikap orang beriman? No. Dia kena kata, saya salah, terima kasih tegur saya tak perasan, saya kalut lapak, saya minta maaf, betul cik tegur tu, tangan kanan. Ini tawadhu'. Ini tanda orang berilmu. Dia tidak sombong dengan ilmu dia. Hang siapa? Hang tak tahu aku mengaji pondok 60 tahun. Hang pakai pampers lagi aku dah mengajar. Amboi. No. Kita bukan soal siapa, soal konten teguran itu. Sebab tu kalau kadang-kadang tuan-tuan tak salah anak kita pergi tadika, kan, dia mengaji, balik mai tegur buat dia. Balik mai tegur buat dia. Terima. Tak boleh kita kata, hang siapa anak baru pergi tadika sehari nak tegur aku. Hang tak tahu aku AJK masjid 3 kali berturut-turut. Itu sebab kadang-kadang sombong. Bila orang bagi tahu kata tu hadis palsu apa semua, awak siapa? Tak, no. Tawadhu. Nabi terbuka, dadanya luas. Sahabat tegur, ngaku salah. Itu syaitan. Dia bukan sahaja masuk pada orang yang melakukan maksiat, syaitan juga masuk pada orang yang kuat ibadat. Hati-hati. Okey. So kita sambung balik. Nampak? Berikutnya,
Berikutnya. Kelebihan orang yang menyampaikan ilmu ini juga disokong oleh hadis yang berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini saya nak baca secara laju lah. Benda-benda macam ni dah kita selalu ulang kan. Nabi sebut, man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilihi atau kama qala. Sesiapa yang mengajar atau menunjukkan, dalla yadullu, siapa yang menunjukkan, memberikan contoh, dia sampaikan satu benda, tak kiralah melalui perbuatan ke, perkataan ke, dia yang menjadi role, contoh, qudwah tu, ada orang ikut, ada orang tiru, orang mengambil manfaat daripada dia, dia mendapat pahala di atas orang yang dia ajak tu. Contoh kan, puasa hari-hari putih, kita ajak kawan kita kan, kita ni hari-hari putih ni yang sunat puasa 13, 14, 15. Oh, dia kata betul ke? Pahala dia besar. Kita pun baca lah hadis dia kan, hantar dia, dia pun puasa, kita tak puasa. Kita dapat pahala pasal dia mendapat ilmu tu daripada mulut kita, tangan kita, bukan bayar. Nak habang tu ya. Tapi kadang-kadang kita segan, malu. Sekali dia berkata saya warak boleh alim. Tak, soal apa? Soal kita sampai. Pasal Nabi kata baligh. Hadis tadi ni baligh, tabligh. Tu yang tuan-tuan nak panggil tabligh tu. Tabligh tu maksudnya menyampaikan. Kan? Okey. Kata Al-Imam An-Nawawi, kelebihan orang yang menunjukkan kebaikan dan membantu orang lain dalam melakukan kebaikan. Hadis ini telah mengangkat darjat sesiapa sahaja yang menjadi pengajar kepada ilmu. Nampak? Hadis ni mengangkat darjat orang yang mengajar ilmu. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Okey. Demikian juga ada hadis lain. Yang ni juga hadis yang masyhur yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Tuan-tuan juga selalu dengar. Man sanna fil Islam. Tadi hadis dia kata balighu anni, sampaikan daripada aku satu ayat. Maksudnya kita sampaikan hadis, sampaikan ilmu kan. Orang ikut, orang dengar. Hadis ni dia kata apa? Sesiapa yang menunjukkan satu sunnah di dalam Islam yang baik, dia buat contoh, dia tunjuk contoh, dia ajak. Tak kiralah, mungkin orang tengok perbuatan dia, orang dengar cakapan dia, orang baca tulisan dia banyak. Fa'amila biha, dan orang beramal dengan apa yang diajar atau dia sampaikan. Kutiba lahu mithl ajr man amila biha, ditulis kepadanya pahala seperti mana orang yang melakukan amalan itu. Wala yanqusu min ujurihim, dan tidak dikurangkan pahala orang yang melakukannya. Maksudnya kita dapat pahala yang sama dengan orang yang buat. Apa saham kita? Kita yang ajak dia, kita yang sampaikan benda tu. Ini macam MLM. Kita pulun cari orang, kita berebut nak duduk orang bawah kita, kita nak orang tu dapat ilmu daripada kita. Semangat itu. Tapi kita tak pulun tu pasal reward dia tak besar macam kita dapat MLM dunia. Dia kalau hang dapat cari 2 orang, hang dapat 200. Tapi kita tak dapat benda tu. Tak ada dalam bentuk madiyah, dalam bentuk benda. Jadi kita tak semangat sangatlah. Kita tak tahu ini saham akhirat. Okey tuan-tuan. Berikutnya lagi. Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kita kena masuk dalam balighu anni tadi. Kalau tidak, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat, dilaknat. Dunia ini dilaknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat sesiapa sahaja dan apa sahaja yang berada di dalamnya, illa, kecuali orang yang zikrallah, kecuali orang yang zikir, golongan yang banyak berzikir, dan alim atau muta'allim, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Jadi untuk kita selamat keluar daripada laknat itu, laknat jauh daripada rahmat Allah, tertutup daripada rahmat Allah, untuk kita selamat kita kena masuk dalam 2 golongan. Satu golongan yang zikir, ahlu zikir, orang yang banyak mengingati Allah, baca Quran ke, zikir ke, apa ke. Yang kedua, golongan yang hidup dengan ilmu.
Macam tuan-tuan ni muta'allim, orang yang belajar. Lepas tu sekali tuan-tuan balik ajak cucu, balik ajak anak, balik ajak kawan. Tuan-tuan jadi alim, orang yang mengajar. Muallim, orang yang menyampaikan ilmu. Jadi tuan-tuan selamat daripada laknat Allah. Nampak? Okey. Poin yang berikutnya. Hadis balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, ini juga menunjukkan kepada kita larangan menyembunyikan ilmu. Pasal Nabi suruh sampaikan. Bila dia suruh sampaikan, lawan kepada sampaikan apa dia? Lawan daripada sampaikan, sembunyikan. Dia suruh kita sampaikan, tapi bila kita dapat, kita sembunyi. Dosa lah. Ilmu tu kena sampai, bukan ilmu tu suruh simpan. Sebab itu orang yang ada ilmu, dia kena sampaikan. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari, cerita yang masyhur, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang tulis Sahih Al-Bukhari, ketika mana dia dihalang untuk berceramah, ada fitnah kepada dia tentang isu khalqul Quran dan juga beberapa isu-isu lain. Dia minta supaya gubernur pemerintah ketika itu menulis surat menyatakan dia tak boleh mengajar. Bukan dia tak mau mengajar, dia tak boleh mengajar. Dia tak boleh mengajar. Tulis surat kata dia tak boleh mengajar. Sebab apa? Kerana surat itu akan menjadi hujah dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini tak ada nak kata apa dah. Gam dulu dah. Kan? Lepas tu kata pula orang saya malah. Okey, tak apa. Tutup cerita tu. So bagi ruang bercakap. Ini sebenarnya macam Quran. Sikap Quran ya. Quran kata apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Quran kata kalau kamu tak percaya dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, datangkan satu surah, datangkan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Quran ajar kita berhujah. Quran ajar kita berdebat. Kalau kamu rasa kamu betul, datangkan hujah. Ini tak ada apa-apa, bersilat dah. Bukan kita nak bersilat, kita nak berhujah. Awak kata amalan awak betul, mana sandarannya, mana hujahnya, mana hadisnya, itu saja. Sekali lagi kita pula bagi hadis kita. Lepas tu dia kata awak bukan ahli dia. Tuan-tuan ni saya nak bagi contoh. Bot rosak. Bot rosak. Tuan-tuan pun pergi tengok. Siapa kapten? Tak tahu, bot rosak. Saya duk ingat mungkin enjin dia ni ada apa-apa problem. Lepas tu kapten tu tanya, oh, awak kapten juga kan? Awak ada bot juga kan? Tak lah, saya tak ada bot lah. Saya tak reti bab-bab bot ni, tapi saya duk ingat. Setengah orang tak boleh cakap langsung. Awak ustaz lah. Ustaz tak ustaz apa, kita bagi pendapat dekat kita tahu. Kalau salah bagi tahu salah. Ini nak cakap pun tak boleh. Nak cakap pun tak boleh. Dengar dulu. Kita pergi bengkel bawa kereta. Mekanik tu kata, enjin rosak ni. Tapi saya cek enjin tak rosak. Saya ingat dia mungkin ada tempat lain. Hang mekanik ke aku mekanik? Kalau kita duk pakai sifir tu, hang siapa, tak ada orang boleh bercakap. Tak ada orang boleh bersuara, tak ada orang boleh bincang. Pasal apa? Hang siapa? Hang siapa? Duk kira hang siapa, lingkup mah. Bukan hang siapa. Dengar dulu dia cakap apa, boleh jadi betul. Kalau kita tak setuju, kita buat macam mana? Ini alasan saya. Ini hujah saya. Ini baru gentleman. Bukan jenis label, bukan jenis kutuk, bukan jenis itu kan. Budak-budak lain lah. Ini kepala bapak engkau, ini kepala bapak aku. Jaga aku balik abang kamu aku. Ini betul je budak-budak. Jenis kaya awak balik abang kamu ni. Kita gentleman. Tak setuju, ilmu, hijah. Diskusi. Okey? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikap ahlul kitab. Perangai orang yang sembunyikan kebenaran ni. Kadang-kadang banyak sebab kita sembunyikan kebenaran ni. Pasal apa? Satu, pasal dia tak kena dengan kehendak kita. Yang kedua, kita nak jaga periuk nasi. Banyak sebab lah kan. Mungkin kadang-kadang kita tak cakap benda tu kerana di situ tak bersesuaian dan sebagainya. Banyaklah ahli kitab
Yang mana kena dengan dia, dia baca. Yang mana tak kena dengan dia, dia tak baca. Dia ubah. Yang mana dia rasa dia nak halal, dia pahalal. Yang mana dia rasa benda tu tak menguntungkan dia, dia paharam buang. Oh, untung. Pasal tu Quran kata, Allah kata apa? Wa idh akhadallahu mithaqal ladzina utul kitab latubayyinannahu lin-nas wa la taktumunah. Allah sebut orang-orang yang diberikan kitab, Allah telah mengikat janji dengan mereka supaya mereka menjelaskan apa yang mereka dapat dan jangan menyembunyikan ilmu tu. So tanggungjawab orang yang ada ilmu, saya dan tuan-tuan, sikit, bukan banyak mana pun ilmu kita, sikit sangat. Jangan sembunyi, cakap. Soal sama ada orang nak terima tak terima, tengok tuan-tuan tengok apa hadis tadi cantik. Sampaikan daripada aku satu ayat. Maksud dia apa? Habaqlah, kalau dia boleh terima satu pun okey. Faham tak? Kita sampai 100, adakah dia terima 100? Boleh jadi satu. Padahal dalam banyak-banyak yang saya sampai ni, berapa banyak yang tuan-tuan balik amal? Hatta saya pun yang banyak cerita ni, berapa banyak yang saya amal? Yang tu bini saya tahulah. Tuan-tuan pun sama, dia duk dengar kan, zikir nu apa. Berapa banyak yang tuan-tuan balik dapat dan tuan-tuan amal? Mungkin satu, mungkin dua, mungkin tak ada langsung. Jadi saya sampaikan, balighu anni walau ayat. Mungkin saya sampaikan banyak ayat, tapi tuan-tuan dapat walaupun satu ayat, itu sudah rahmat. Itu sudah dianggap hidayah. Kita bukan harap kita bagi 10 dia terima 10. No. Hadis tu nak ajak kita. Walaupun dia kata sampaikan walau satu ayat, menunjukkan apa? Kita tak harap dia terima semua. Cukup walaupun satu dia terima, itu pun dah rahmat lah. So kita jangan mudah kecewa. Aku tak mau pindah masjid tu, berapa kali dah tegur. Bukan nak dengar, bukan nak berubah. Duk tak dengar situ. Duk semayang juga tang pintu tu. Orang duk habaq dah, suruh letak sutra, duk pacak juga tak letak apa-apa. Duk mebel, lepas tu tak mau pi. Berapa kali tegur? Ada aku 2 kali. Ingat 20 kali ya kan. Jangan mebel 1-2 benda biasa kan. Okey, Nabi Nuh 950 tahun. Nampak? Okey. Kemudian kita tengok lagi. Nabi SAW juga mengingatkan kita. Dalam Quran banyak cuma saya nak, dalam Quran cukup banyak tentang amaran orang yang menyembunyikan ilmu. Cuma ada satu hadis tentang orang yang suka menyembunyikan ilmu ni. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min rajulin yahfadhu ilman", sesiapa yang menghafal satu ilmu, fayaktumu, dia menyembunyikannya. Siapa yang dia ada ilmu, riwayat ni banyak jenis tau. Dia makna lebih kurang. Siapa yang dia hafal satu ilmu, kemudian dia sembunyi, dia tak sampaikan ilmu itu, melainkan Allah Ta'ala akan mengikat mulutnya dengan lijam, tali kekang daripada api neraka. Dalam sebahagian riwayat, man su'ila an ilm, siapa yang ditanya kepadanya suatu ilmu, fakatamahu, dia sembunyi, kitman, dia sembunyikan ilmu tu. Dia tak sampai, dia tak cakap benda yang betul di atas sebab duniawi. Banyaklah kita nak syarah panjang cerita. Aljamallah, Allah Ta'ala akan lijam, ikat mulut dia. Pasal apa? Pasal dia bercakap di atas nafsu, bukan ilmu amanah. Ilmu ni amanah kan? Dia pergi balik rumah mentua dia isap rokok. Itu mentua dia pun tengok dia. Dia tanya hang sikit, isap rokok hukum apa? Sambil dia tanya, sambil dia duduk isap. Benda ni tak ada masalah. Benda ni khilaf kan? Tak apa, tak ada masalah. Lepas tu bini dia kata, awak tak abang kata haram. Aku tak. Tak abang lah kan? Mungkin tak apa abang dia kata benda tu salah, benda tak betul kan? Kita tak boleh sembunyi. Apa? Anak kita balik buat salah, kita tegur lah. Dia salah, kita tegur. Pak lelaki dia tanya, awak yang mak hang tak tegur? Jangan tegur. Nanti kita kena potong allowance. Tak apa. Rezeki Allah luas kan? Jangan kita jadi syaitan bisu. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, isu yang kedua, isu Israiliyat. Israiliyat. Secara ringkas, Israiliyat ni
secara umumnya para ulama membahagikan kepada 3 keadaan. Satu, cerita-cerita yang Israiliyat tetapi sama dengan Quran dan Nabi pun setuju, Nabi pun endorse, Nabi pun terima. Yang ni A, yang ni okey. Ni secara ringkas lah pasal kita terhad masa kita ni. Kategori yang kedua, kategori yang Nabi tak kata apa, Quran tak kata apa, betul pun tak betul pun tak ada jawapan. Yang ni kita boleh baca, kita boleh percaya, tapi dia tak kuat lah. Dia tak kuat. Pasal apa tak kuat? Pasal dalam hadis tak ada. Yahudi ni main tambah kat belakang. Contoh macam saya cerita di Pauh. Allah suruh Bani Israel sembelih lembu. Lembu tu cerita dia, satu orang ada kata anak menakan dia bunuh. Lepas tu nak tahu siapa yang bunuh tu, pasal anak menakan dia ni honak, pi letak mayat tu depan rumah orang lain. Jadi lawan duk tuduh. Jadi Allah Ta'ala suruh sembelih, tiba orang yang mati tu, dia mangkit, dia habang. Cerita latar kata orang kaya ada kata nak menakan bunuh tu Israiliyat. Boleh tak kita baca? Boleh lah. Pasal apa? Pasal cerita tu ada kebarangkalian betul, ada kebarangkalian tak betul. Lembu tu pula ada anak yatim. Panjanglah cerita tuan-tuan tengok tajuk kita di Guring. Yang tu okey, no problem. Tapi kalau tuan-tuan tanya, pelik ustaz ambil mana cerita ni? Ada dalam Quran? Tak ada. Lah hadis? Tak ada. Betul main mana? Adalah Israiliyat. Tak apa ke? Tak apa. Okey. Tapi yang paling bahayanya, yang haram kita percaya dan kita riwayat yang kita sampaikan apa dia? Yang jenis mengarut bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti contoh, secara mudah, secara contoh apa dia? Seperti cerita, ada, saya ingat tak ada orang percaya. Ada orang percaya. Lembu bumi ni, ada satu ustaz, saya ingat mana tu, dia kata bumi ni duduk atas tanduk lembu. Bumi kita ni, yang tuan-tuan duduk ni, duduk atas tanduk lembu. Jadi bila lembu tu bergoncang, lembu tu bergerak, bumi pun bergoncang. Yang tu lah gempa bumi. Yang ni Israiliyat yang mengarut, yang memang bercanggah dengan fakta. Lepas tu Nabi masa Isra' Mi'raj kot, Nabi tengok satu orang perempuan tua. Nabi tanya dekat malaikat tu siapa? Itulah dunia, umat dunia tua. Lepas tu ada baru ni penceramah mana tersebut, ada suara daripada lautan, tanda kiamat. Itu semua Israiliyat. Yang ni tuan-tuan tak boleh percaya. Demikian juga cerita tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa tu betul, yang cerita kemudian tu. Yang cerita tongkat Nabi Musa kemudian tu, banyak riwayat Israiliyat. Lepas tu cerita bahtera Nabi Nuh. Bahtera tu betul. Tapi cerita lepas tu, cerita bubuk, cerita atas, macam-macam lah kan. Yang tu semua tak betul. So berhati-hati. Berhati-hati. Dan yang terakhir tuan-tuan, kalau kita boleh ambil berkaitan dengan hadis palsu. Dalam semangat kita menyampaikan ilmu, dalam semangat kita menyebarkan agama, kita kena berhati-hati dengan amaran akhir Nabi dalam hadis itu tentang isu hadis palsu. Pasal apa panggil hadis palsu? Pasal nak beza dengan hadis sahih. Hadis palsu ni boleh riwayat tak? Ada orang kata, secara mudahnya, ada orang penin. Dia kata apa? Dia kata kita bohong. Dia macam ni tuan-tuan. Kita bohong untuk Nabi. Kita bohong ni untuk Nabi. Bukan bohong yang tak elok, bohong yang elok. Apa salahnya? Okey, ada beberapa benda yang saya nak peringat tuan-tuan. Nombor satu, ni secara ringkas lah, secara ringkas. Nombor satu, hadis palsu ni, mula-mula orang buat, kalau tuan-tuan baca sejarah hadis palsu, bukan niat dia jahat tau, niat dia baik. Orang pernah tanya satu orang yang reka hadis palsu tu, pasal apa hang reka hadis palsu? Dia kata pasal nak bagi orang rajin baca Quran. Tuan-tuan tengok niat dia tu, niat dia nak bagi orang rajin baca Quran.
Dia kata orang duk baca buku sirah, tak baca Quran. Jadi aku reka fadilat ni kalau baca ni yang tuan-tuan duk boleh tu, muka cantik, beranak anak perempuan, mudah beranak apa semua, tepuk-tepuk pinggang lega. Itu semua mengarut. Tepuk-tepuk pinggang lega. Mana fadilat tu? Ayat ni fadilat tu ada pula yang terbaru tersebar ni, bahaya ni, cukup bahaya. Hadis palsu, riwayat tak betul. Siapa yang membaca 3 surah yang tidak ada padanya huruf kaf, fadilat apa? Rezeki. Bagus. Hadis sahih tak boleh jawab, hadis palsu boleh jawab. Siapa yang baca 3 surah yang tak ada surah kaf, murah rezeki. Siapa yang macam-macam lah, ayat 1000 dinar lah, ayat apa semua, ayat pendinding, ayat pengasih, ayat yang tak ada kena-mengena pergi baca. Ayat tu tak ada kena-mengena dengan pengasih, tak ada kena-mengena dengan rezeki, tak ada kena-mengena, pergi baca. Betul, Quran secara umumnya syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Dia memang penawar, dia memang rahmat, tapi kita tak boleh pandai-pandai. Ni fadilat ni, fadilat nu, fadilat ni, fadilat nu. Ayat ni baca yang nu, ayat ni baca nu. Tak ada. Baru ni satu orang tanya saya pi bukanlah berobat, saya pi baca doa lah, baca doa. Ada tak doa baby kembung perut? Ada tak doa baby kembung perut? Tak ada lah. Cuma kita boleh baca. Kalau kita nak baca apa-apa ayat, kita baca. Lepas tu kita kata, ya Allah berkat Quran ni penawar, bagilah baby ni sembuh. Itu je. Tak boleh kita reka-reka. Okey kak, kalau tak mau bagi kembung, kak baca apa? Saya nak tengok Sat. Yang ada sebut embung-embung sikit. Mana? Pasal ada dia pajak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Dia kata kalau hang meniaga nak bagi orang nampak kedai hang baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Maksudnya terbuka orang nampak kedai hang. Kalau kedai sebelah tu laku, hang nak tutup kedai tu, hang baca alam tara kaifa fa'ala rabb. Kedai tu orang tak nampak, orang nampak kedai hang saja. Kawan ni pun kata, Quran ni. Nampak tak? So saya bawa contoh-contoh ni, the common example, contoh-contoh yang memang selalu berlega dalam masyarakat. Sebahagian orang masih beramal. Dia ambil ayat tu, dia pergi letak dekat tu. Ayat ni dia letak ayat tu. Tak boleh. Sebab dia fadilat ni, fadail surah ni, ayat-ayat ni, dia kena datang daripada dalil. Dia kena ada sandaran. Bukan kita yang letak fadilat. Siapa yang nak bagi? Tuan-tuan, siapa yang nak bagi fadilat tu? Siapa yang nak bagi fadilat lega, apa semua pandai, putih, cantik? Siapa yang nak bagi? Allah. Jadi kita kena ada sandaran daripada sumber yang sahih. Itu basic dia. Sebab tu hadis palsu ni bahaya. Hadis, tuan-tuan macam ni ya, penceramah yang duk baca hadis palsu tu, berdebat dengan dia pun bukan nak boleh faham. Masa pun tak panjang. Saya mudah ya, masjid yang ustaz-ustaz duk baca hadis palsu tu, bagi duit palsu. Kan? Dia main ceramah masjid, tuan-tuan, ambil duit palsu. Duit juta ria ke, duit Saidina ke, duit yang ni lah, duit yang palsu tu, kat dia, 3-4 ribu. Buh bagi tebal sikit. Dia pun balik, dia kata tebal sampai. Buka-buka Saidina, duit Saidina tu, duit monopoli tu. Duit monopoli tu. Duit 5,000, duit juga, tapi monopoli. Boleh lah main monopoli. Dia tanya, awak bagi duit ni? Duit juga. Marah dia. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, manusia bila soal perut dia, soal mulut dia, soal duit ringgit, dia cukup pantang bab-bab palsu ni. Kan? Mah palsu. Kan? Menantu tipu. Dia kata ni, tengok, beli gelang bagi kat mak mertua. Tu dia besar macam duk tambak roro. Tahu Zulian. Saya ingat mak mentua dia tanam hidup-hidup. Tapi pasal apa perasaan marah ditipu dalam soal dunia, dalam soal duit, dalam soal harta benda, kita sensitif, kita tak boleh terima. Tapi bila orang bohong dalam soal agama, apabila menyentuh soal Nabi, kita boleh tak rasa apa. Kita boleh sebar, kita boleh terima, kita boleh bersangka baik.
oh, ini dah masalah pada akidah kita. So tuan-tuan, hadis ni sangat, sebab itu aslun min usul. Ini hadis yang menjadi pokok dalam agama. Memang Nabi suruh kita sampai, cantik bahasa Nabi. Dia suruh, dia galakkan, tapi di hujungnya dia suruh kita berhati-hati. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.